Berita Al-Hijrah 20 Februari, video tular hina guru, satu tindakan buli cyber. Juga Pak Belang makin mengganas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Harman Marzi. Tekanan hidup tidak menghalalkan perkara haram. Demikian pandangan pendakwah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim terhadap remaja yang terlibat menjadi sugar baby. Jelasnya semua itu boleh dibaiki dengan ajaran agama yang cukup, lebih-lebih lagi semasa akhir zaman kini. Generasi kita ini perlu diterapkan dengan ilmu agama yang kuat. Ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu akhlak. Dengan tiga perkara ini memainkan peranan untuk memastikan anak-anak kita tak terlibat dengan apa benda ni, sugar book lah, sugar daddy lah, sugar baby lah, whatever. Semua ini sebenarnya akibat daripada tekanan hidup. Kalau mereka faham tekanan hidup tidak boleh menghalalkan benda yang haram, InsyaAllah saya yakin anak bangsa kita akan selamat. Tambah beliau lagi, ibu bapa juga perlu memainkan peranan utama dalam mengawasi anak-anak mereka daripada terlibat ke kancah dosa itu dengan meletakkan diri mereka terlebih dahulu untuk mencintai ilmu agama di rumah. Ibu bapa sendiri tu kena minat kepada program agama, kena minat kepada rancangan agama, kena minat kepada pembelian, pemilikan buku-buku yang bersifat ilmiah. Jadi kita sendiri mak bapak ni kena bersungguh-sungguh mewujudkan minat kepada agama. Bila kita ada minat, anak-anak kita akan ikut insya-Allah. Sementara itu, beliau mencadangkan agar pihak berwajib melakukan kajian yang lebih mendalam serta perancangan jangka panjang bagi menjamin kesalahan jenayah syariah itu tidak berulang dan tidak terhenti walaupun tangkapan sudah dilakukan. Ini pula susulan tindakan seorang penyampai radio swasta yang mengecam dan mempersendakan seorang guru wanita yang berbahasa Inggeris ketika mengajar subjek sains di saluran Didik TV. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata perkara itu merupakan satu perbuatan buli cyber dan tidak sepatutnya berlaku. Ini kerana guru terbabit hanya menjalankan tanggungjawab untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Memetik laporan Sinar Harian, Datuk Saifuddin berkata beliau bersimpati dengan guru berkenaan yang teruk dihentam sedangkan beliau tiada latihan dalam membuat penggambaran. Menurutnya, Didik TV adalah satu perkara baru dan sudah pasti ada kelemahan. Namun guru berkenaan tidak seharusnya diberi kritikan negatif seperti itu. Justru beliau menganggap perbuatan itu satu buli cyber kepada guru wanita berkenaan. Jumaat lalu, video guru wanita yang menggunakan bahasa Inggeris ketika mengajar subjek sains untuk pelajar tahun 2 di saluran Didik TV dijadikan bahan jenaka oleh seorang penyampai radio swasta berikutan cara penyampaian dan sebutannya. Video itu dimuat naik menerusi TikTok sehingga mendapat kecaman pelbagai pihak. Rata-rata warganet menyelar tindakan lelaki berkenaan yang dilihat biadab dan tidak menghormati guru. Penyampai radio itu kemudiannya memohon maaf dan digantung tugas sementara. Baik, menjelang ketibaan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech esok, Tenaga Nasional Berhad TNB akan memastikan bekalan elektrik di Pusat Simpanan Vaksin PSV dan Pusat Pemberian Vaksin PPV seluruh negara kekal stabil sepanjang pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian TNB, Datuk Baharin Din berkata persiapan lebih awal telah dilakukan untuk memastikan bekalan elektrik yang stabil. Ia susulan keperluan vaksin berkenaan untuk disimpan pada suhu amat sejuk, iaitu serendah negatif 70 darjah Celsius. Menurutnya, perbincangan bersama pihak Kementerian Kesihatan KKM telah dan sedang diteruskan bagi mengelakkan gangguan bekalan di lokasi PSV. TNB juga merangka pelan kontingensi pemulihan bekalan dengan pantas di beberapa pencawang yang dikenal pasti melalui pemasangan sistem pengalihan bekalan secara automasi kawalan jauh
antaranya Normal Off Point atau NOP, Automated Transfer Scheme ATS dan Remote Terminal Unit RTU. Bagi mengelakkan kegagalan pada sistem, kerja-kerja penyelenggaraan Condition-Based Maintenance CBM terhadap pencawang dan pembekal elektrik ke pusat penyimpanan vaksin telah dilaksanakan. Selain itu, set-set janakuasa bergerak akan diletakkan di lokasi strategik dan pasukan teknikal TNB akan berada dalam keadaan siap sedia bagi memastikan tindakan yang pantas dapat diambil sekiranya berlaku sebarang gangguan bekalan di PSV. Baik, bekalan pertama vaksin COVID-19 buatan syarikat biopharmaceutical dari China, Sinovac, dijangka tiba di Malaysia pada 27 Februari depan dan vaksin tersebut akan dihantar secara pukal untuk diisi dan dibungkuskan oleh Pharmaniaga Life Science Sendirian Berhad. Perkara tersebut dinyatakan Pharmaniaga Berhad menerusi Twitter hari ini dengan berkongsi infografik dikeluarkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV. Pada 12 Januari lalu, Pharmaniaga memeterai perjanjian dengan Sinovac untuk mendapatkan bekalan besar vaksin yang akan melalui proses pembotolan di kilang berteknologi tingginya. Perjanjian itu juga termasuk pindahan teknologi kepada syarikat berkenaan. Vaksin Sinovac buatan China itu telah digunakan di beberapa negara antaranya Emiriah Arab Bersatu UAE, Turki dan Indonesia dan dikatakan mempunyai tahap keberkesanan sebanyak 86%. Tidak seperti vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech yang perlu disimpan pada suhu ultra sejuk negatif 70 darjah Celsius. Vaksin Sinovac hanya perlu disimpan pada suhu 2 hingga 8 darjah Celsius sahaja. Ia sekaligus memudahkan proses logistik terutama di kawasan pedalaman. Dalam pada itu, 2,461 kes baru COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 280,272. Kes pulih pula kekal tinggi iaitu 4,782 kes, menjadikan jumlah kumulatifnya sebanyak 244,753 kes atau 87.33%. Jumlah kes aktif pula kini 34,468 kes. Selangor satu-satunya negeri dengan jumlah kes baharu 4 angka iaitu 1,001 kes. Ia diikuti Kelantan sebanyak 257 kes dan Johor sebanyak 233 kes. Manakala itu, 8 kematian dicatatkan hari ini menjadikan jumlah kematian kini 1,051 nyawa. Harimau yang berkeliaran di kebun kelapa sawit Kampung Lubuk Periuk, Hulu Terengganu semakin mengganas apabila seekor lagi lembu mati di Baham semalam. Dan ia menjadikan 4 ekor lembu peliharaan penternak diserang mamalia berkenaan dalam tempoh 9 hari sejak Khamis minggu lepas. Menurut penternak Sumani Muhammad, 58 tahun, dia mengecaki seekor lagi lembunya di Baham setelah ternampak beberapa kesan tapak kaki harimau tidak jauh dari kandang pada jam 7 pagi. Sangkaannya benar apabila seekor bangkai anak lembu betina berumur 6 bulan ditemui di bawah pokok kelapa sawit kira-kira 10 meter dari kesan tapak kaki harimau berkenaan. Saya rasa harimau ni semakin mengganas. Jadi dia nampaknya tak takut kepada orang ke ataupun apa-apa itulah. Sebab daripada minggu lepas dalam 2-3-4 hari je dah datang balik. Bekas tu memang seolah-olahnya tiap-tiap malam dia datang. Jadi saya rasa ini memang bahayalah. Betul-betul nak teracamlah pada ternakan saya. Katanya keadaan ini membimbangkannya dan penternak lain. Ada rakan sekampungnya tidak lagi berani memasuki kebun sawit untuk mengait buah yang sudah masak. Justru dia berharap pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Terengganu segera memasang perangkap di kawasan ini. Ini kerana mereka sudah tidak sanggup menanggung lebih banyak kerugian jika kejadian ini berulang pada masa akan datang. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ajil Maliaman Kasim berkata penternak yang kerugian ekoran serangan harimau ini boleh memohon bantuan
melalui tabung bencana pertanian dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV. Penternak yang lembu mereka di Bahama Harimau ni boleh membuat klaim tuntutan dengan kerajaan negeri melalui pejabat haiwan di bawah tabung bencana pertanian. InsyaAllah kita akan tolonglah, kita akan membantu peternak ni untuk membuat tuntutan supaya kerugian itu akan di-sharing oleh pihak kerajaan. Menurutnya, pihak perkhidmatan bersama Badan Bukan Kerajaan NGO telah pun melakukan siasatan untuk menjejak haiwan itu dan berharap ia akan dipergiatkan lagi bagi mengatasi masalah ini secepat mungkin. Berehat seketika, sekembali nanti, pertanian moden kunci keselamatan makanan. Baik, masa bersama Berita Al-Hijrah, peruntukan khas sebanyak 15 juta ringgit disalurkan Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA bagi mengatasi masalah banjir di Pengerang, Johor. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata usaha itu antara langkah jangka panjang yang diambil melalui penyediaan pam air di kawasan terlibat. Menurut beliau, satu jawatan kuasa bersama akan diwujudkan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan sempurna selain dapat mengenal pasti saliran-saliran yang bermasalah. Air yang bertakung itu cepat-cepat dimasukkan kepada saliran yang ada supaya terus dapat mengalir ke laut dan sebagainya. Jadi dalam kes banjir baru ini adalah kerana faktor di mana air daripada kawasan ini tidak dapat masuk kepada saliran yang sedia ada. Maka kita telah kena pasti, maka kita akan memastikan bahawasanya kita akan menyediakan pam-pam yang secukupnya, pam yang memang kapasitinya besar, yang boleh memastikan air cepat dialirkan ke saliran yang ada. Jelas beliau, masalah banjir sebelum ini berpunca daripada air tidak dapat dialirkan dengan sempurna. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerjanya ke Kampung Sungai Kapal Lama Pengerang dan Taman Bayu Damai, Kampung Teluk Ramunia, Pengerang hari ini. Ketika negara berdepan pandemik COVID-19, bekalan makanan antara aspek yang diberi perhatian serius bagi memastikan ia mencukupi untuk keperluan rakyat. Di Selangor berpaksikan misi untuk menjamin sekuriti makanan di negeri itu, Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memainkan peranan besar dari segi memajukan bidang pertanian moden sehinggalah ke peringkat pemasaran. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Datuk Abdul Gharif Ramin, usaha itu termasuklah mendorong penglibatan usahawan muda dalam bidang pertanian moden selain mempraktikan amalan pertanian lestari. Kita telah diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui PKPS bagaimana kita nak menyediakan makanan sebagai peneraju kepada sektor makanan di Negeri Selangor lah. Jadi kita sedar bahawa menggiatkan petani-petani ini adalah merupakan satu usaha yang sangat penting kerana dia merangkumi seperti yang saya sedia semalam tadi itu, dia terdiri daripada beberapa kategori, iaitu kategori petani kecil-kecil dan juga yang komersial. Jadi petani-petani kecil inilah yang akan menyumbang kepada sektor pertanian dan juga menyediakan bekalan makanan kepada semua rakyat. Tidak hanya bergantung kepada inisiatif sedia ada semata-mata, pihaknya turut memperhalusi sektor pertanian bernilai tinggi, pembangunan teknologi pertanian atau smart farming, pembangunan agropreneur, program kelakar pemasaran dan agropelancongan. PKPS juga akan mengenal pasti tanah-tanah yang berpotensi untuk aktiviti pertanian dan agromakanan di samping merancang program tanggungjawab sosial korporat CSR berimpak tinggi. So, dalam istilah bercucuk tanam di sini ataupun pertanian yang kita laksanakan adalah pertanian moden dan juga lestari. Ini yang kita titik beratkan kerana pertanian moden ini merupakan suatu pendekatan kita dapat mengurangkan tenaga pekerja. Ruang pasaran baru di peringkat pemasaran juga disediakan iaitu menerusi Pasar Borong Selangor, Lori PKPS Prihatin, Pasar Tani Kekal dan sebagainya. Perintah Kawalan Pergerakan Ekoran Pandemik COVID-19 membuka mata ramai pihak termasuk Kerajaan Selangor terhadap kebimbangan bekalan makanan untuk jangka masa panjang, lebih-lebih lagi apabila negara amat bergantung kepada bekalan makanan import. Untuk menjayakan program keselamatan bekalan makanan, kita peruntukkan sebanyak
50 juta ringgit Malaysia. Menyedari situasi itu, Kerajaan Negeri Selangor mengumumkan peruntukan jaminan bekalan makanan berjumlah 50 juta ringgit di bawah pakej Rancangan Ekonomi Selangor Fasa Ketiga. Khasiat dan keenakan buah kurma kini boleh dinikmati dalam produk Royal Prata Kurma yang merupakan produk terbaru keluaran syarikat Fatihah Frozen Food Sendirian Berhad. Pengarah urusan Fatihah Frozen Food Sendirian Berhad, Puan Hajah Fatihah Anis Ibrahim berkata, produk terbaru keluaran syarikatnya ini mempunyai pelbagai keunikan dari segi kandungan bahan campurannya yang sentiasa dikawal selia dengan ketat. Alhamdulillah, Royal Prata Kurma ni bagus satu je. Tak ada gula dan seperti yang orang tahu, kurma adalah sangat-sangat berkhasiat. Tambah-tambah lagi untuk orang yang berpuasa, insya-Allah. Dalam sebiji prata ni ada 3 biji, lebih kurang 3 biji kurma dan sungguh mengenyangkan. Alhamdulillah, kita tak ada bahan pengawet, syukur alhamdulillah lah. Diproses dan begitu rapi oleh pasukan tim Fatihah Frozen Food, iaitu terdiri daripada QA dan QC. Selain itu, katanya keunikan lain yang terdapat pada Royal Prata Kurma ini adalah ia dihasilkan tanpa menggunakan minyak. Sejak mula diperkenalkan kepada pengguna pada Oktober tahun lepas, Royal Prata Kurma mendapat sambutan di luar jangkaan daripada pelanggan. Selain daripada Royal Prata Kurma, syarikat ini turut mengeluarkan pelbagai lagi perisa roti prata. Antaranya Royal Prata Original, Royal Prata Bawang Putih, Royal Prata Durian dan pelbagai jenis kuih-kuih yang dihasilkan dan dipasarkan dengan teknik sejuk beku. Produk-produk keluaran Fatihah Frozen Food boleh didapati di pasaraya-pasaraya besar seperti Maidin, Tesco dan kedai-kedai frozen halal yang terdapat di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Royal Prata Kurma yang disempurnakan oleh Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Nazim Johan. Fatihah Frozen Food Sendirian Berhad turut membuka peluang kepada individu atau pemilik kedai-kedai frozen untuk menjadi pengedar dengan menghubungi Fatihah Frozen Food Sendirian Berhad di talian 012-6185-131 atau layari laman web www.fatihahfrozenfood.my. Misi Sifar Kelaparan, itu usaha yang dilakukan sekumpulan anak muda seawal usia 20-an dalam misi membantu masyarakat kurang berkemampuan tidak kira bangsa dan agama. Menurut pengurus projek Misi Sifar Kelaparan, R. Pravin, beliau bersama rakan NGO lain telah turun padang bagi menyampaikan bantuan menerusi program Food Bank Bags of Hope. Seramai 82 keluarga yang terdiri daripada asnaf, ibu tunggal dan golongan OKU dipilih sebagai penerima sumbangan. Kriteria yang kita pilih is kita berpulang pada mereka yang sangat-sangat perlukan. Yang pasti kita tak nak mereka dalam kelaparan. Jadi misi itu saja. Kalau mereka contoh dalam masa ini kebanyakan orang kehilangan pekerjaan. Jadi kita akan pilih orang yang betul-betul dalam kesusahan pada waktu ini dan kita akan bantu. Setiap penerima menerima sumbangan berupa satu beg yang mengandungi barang makanan asas seperti beras, gula, tepung, susu, mi segera, bihun, telur dan biskut yang dianggarkan bernilai 90 hingga 100 ringgit setiap beg. Rata-rata penerima sumbangan yang hadir melahirkan rasa syukur dan berharap bantuan seumpama itu terus disalurkan tanpa henti kepada golongan yang memerlukan seperti mereka. Perasaan tu tak boleh nak cakap macam mana, terharunya kita ni, sedih ada, gembira ada, menerima bantuan ni. Lapang jugalah kata orang tu, kita punya tu kan, belanjaan bantu, ada membantu. Harapan makcik biarlah berpanjangan lagi ni kan, bantuan ni. Untuk orang kampung Mantin Alam ni. Sebab tu makcik ni tak ada suami, dah lah sakit, gaut. Elok benar lah sumbangan tu bagi. Makcik ucap terima kasih ya. Datang kampung Mantin Alam ni. Kalau boleh datanglah lagi. Kemudahan bersauna di rumah tanpa mendedahkan diri terhadap risiko COVID-19 di luar menjadi faktor peningkatan permintaan produk saunaku.
Penolong pengurusnya Norivana Roslan berkata permintaan yang meningkat secara drastik menyebabkan pihaknya menaik taraf dan mengubah suai gudang untuk memaksimumkan penyimpanan stok pada satu-satu masa. Since COVID-19, mereka tak boleh nak buat aktiviti luar. So, even nak pergi spa pun tak boleh. Dan sekarang, mereka memilih produk Saunaku sebagai produk pilihan mereka. Dengan musim COVID ni, anda tak perlu keluar ke mana-mana, di mana kami membawakan spa ke rumah anda. Di mana anda boleh menikmati kemudahan bersauna di rumah bersama dengan family tanpa mendedahkan diri anda kepada bahaya di luar. Memandangkan Saunaku menerima permintaan yang tinggi, cabaran yang dihadapi adalah untuk memastikan Saunaku dapat membekalkan stok terhadap permintaan. Selain itu, limitasi pekerja di premis menambah cabaran untuk memastikan item yang ditempah oleh pelanggan dapat dipos segera agar pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi. Bagaimanapun, pengalaman sebelum ini banyak membantu Saunaku untuk lebih bersedia menjalani norma baharu. Syarikat itu mengambil inisiatif menempah stok dengan kuantiti yang lebih banyak pada satu-satu masa. Saunaku turut menaik taraf dan mengubah suai gudang untuk memaksimumkan penyimpanan stok pada satu-satu masa. Orang ramai yang berminat untuk mencuba perkhidmatan Saunaku boleh hubungi 016 713 5295 atau layari Facebook Saunaku HQ untuk tempahan. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, 46 paus terperangkap di pantai Pulau Madura. Banjir buruk mula melanda Jakarta, ibu negara Indonesia. Situasi itu memaksa kira-kira 1,000 mangsa banjir berpindah sementara ke lokasi lebih selamat. Dalam satu video yang dirakam penduduk setempat, belasan kenderaan dilihat hanyut akibat banjir. Ketika itu, proses pemindahan dan pengosongan premis giat dilakukan khususnya di selatan Jakarta. Selain di selatan, kira-kira 1,300 penduduk Jakarta termasuk di timur bandaraya itu dipindahkan. Sesetengah kawasan merekodkan paras air setinggi 1.8 meter. Pasukan penyelamat berdepan kesukaran menyelamatkan mangsa lebih-lebih lagi di kawasan sempit dengan air banjir setinggi paras pinggang. Populasi Jakarta kini 10 juta orang. Setakat petang tadi belum ada sebarang laporan tentang kematian akibat banjir dilaporkan pihak berkuasa negara jiran itu. Masih di negara seberang, sekurang-kurangnya 46 paus yang terperangkap di pantai Pulau Madura, Indonesia dilaporkan telah mati. Pasukan penyelamat dan sukarelawan hidupan liar dikatakan hanya mampu menyelamatkan 3 ekor sahaja dan menarik mereka ke laut semula. Memetik Reuters, pihak berkuasa tempatan memaklumkan semua paus yang telah mati akan ditanam pada hari ini, lebih-lebih lagi menunggu waktu pantai surut. 2 jentera pengurek juga digunakan bagi tujuan itu. Tidak dapat dipastikan mengapa begitu banyak paus berenang hingga ke tepi pantai. Lazimnya pergerakan paus secara beramai-ramai adalah kerana mengikut seorang ketua dalam kalangan mereka ataupun ketika ada mamalia berkenaan yang cedera. Karena tadi ada beberapa relawan di sini yang katanya dari jam 10 kemarin pagi sampai maghrib ikut mendorong ke laut. Tapi dari yang sudah didorong ke laut ada yang kembali ke sini karena ada induknya yang ada di sini dan induknya sudah mati. Jadi mereka sebenarnya mencari induknya. Badan Bukan Kerajaan NGO berkait paus di Indonesia memaklumkan tahun lepas sahaja sekurang-kurangnya 70 mamalia laut dijumpai terperangkap. Antara yang ditemui adalah dugong. Di saat Eropah berdepan musim sejuk, tidak kurang juga pihak-pihak yang memberi sumbangan dan membantu penduduk terjejas dalam pelbagai bentuk. Di Perancis, sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari Paris membuka ruang kepada golongan gelandangan dan migran yang terjejas untuk tinggal di situ ketika musim dingin.
Memetik agensi berita Turki Anadolu, masjid yang terletak kira-kira 50 km barat ibu kota Paris ini turut menyediakan katil di dalam ruang solatnya khusus bagi yang ingin menginap. Ia turut menyediakan sumbangan makanan kepada mereka yang memerlukan, inisiatif yang disokong Persatuan As-Sufa. Beberapa migran yang ditemui bersyukur dan berterima kasih kepada pihak masjid dan umat Islam yang tidak melupakan mereka serta golongan lain yang terjejas ekoran cuaca sejuk itu. Menurut pengerusi masjid Abdul Aziz Al-Jauhari, masjid yang dibina pada 2015 ini telah berfungsi bukan sahaja sebagai tempat ibadah tetapi juga pusat perkembangan ilmu dan aktiviti sosial. Beliau menginsafi peranan masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 3 fungsi, iaitu membolehkan ramai orang berhimpun, membolehkan jemaah mendapatkan ilmu dan menyediakan sokongan sosial. Lebih menggembirakan, pihak masjid ini juga turut membantu mereka yang bukan Islam di mana mereka memerlukan bantuan dan perlindungan. Dan berikut rangkuman berita-berita antarabangsa pilihan. Seorang suami didakwa nekat membunuh isterinya yang syarat hamil 7 bulan hanya kerana mahu menuntut wang insurans isterinya yang bernilai RM250,000. Pihak pendakwa raya menyifatkan pembunuhan itu telah dirancang kerana suspek menghabiskan masa selama 3 jam di atas sebuah bukit bagi memastikan tiada orang lain di sekeliling sebelum bertindak menolak isterinya dari tebing bukit yang berketinggian 1,000 kaki. Di Ecuador, seorang wartawan sukan dan jurukamera saluran DirecTV Sports berdepan detik cemas apabila diacukan pistol secara tiba-tiba ketika bersiaran langsung. Perompak tersebut mengambil telefon bimbit dan dompet mangsa dan terus melarikan diri. Insiden kecurian tersebut berjaya dirakam dan polis tempatan sedang menjejaki penjenayah terbabit. Setelah berlaku perbalahan oleh Ketua Olimpik Tokyo yang mengatakan wanita terlalu banyak bercakap semasa mesyuarat, parti pemerintah Jepun membenarkan wanita di dalam perjumpaan tersebut namun dengan syarat mereka tidak boleh bercakap. Parti Liberal Demokratik membolehkan hanya 5 orang wanita sahaja yang hadir sebagai pemerhati dan jika mempunyai pendapat yang berlainan, mereka boleh berjumpa dengan pegawai sekretariat bertugas. Seorang wanita baring di atas landasan kereta api di Rohtak, Haryana, India untuk menyelamatkan nyawanya. Dia bertindak sedemikian susulan terperangkap di bawah kereta api yang sedang bergerak. Bagaimanapun, kru kereta api berkenaan telah dimaklumkan perkara tersebut dan hanya bergerak dengan perlahan. Menurut media tempatan, wanita tersebut didakwa mahu menyeberangi landasan melalui bawah kereta api tetapi tidak tahu kereta api itu bergerak secara tiba-tiba. Segmen Tijarah selepas ini. Kenal saya lagi tak? Saya. Awak bersaling dulu saya jadi DJ. Alhamdulillah. Kalau hujan lebat dia memang akan jadi inilah. Why this thing happen to me? Setiap rezeki kita perolehi, pasti ada hak orang lain. Hulurkan bantuan anda seikhlas mungkin kepada projek My House. Segalanya untuk asnaf. من بين الأنباء العالمية في جلوبال هجرة عربية لهذا الأسبوع 4 وكالات تابعة للأمم المتحدة تؤكد أن سوء التغذية المزمن بين الأطفال اليمنيين قد يؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 400,000 طفل دون سن الخامسة. المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة من بين المواقع في العالم التي لا تزال خالية من فيروس كورونا القاتل. لا تنسوا مشاهدة جلوبال هجرة عربية كل يوم السبت في الساعة 9:15 مساء على قناة الهجرة وصفحة فيسبوك بريتا الهجرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Innuendo. Saksikan kami di program Hijrah Berselawat jam 9 malam 25 Februari hanya di TV Al-Hijrah. Perkhidmatan
kebijakan pajak gadai Islam yang tidak membenarkan wakil dari kalangan ahli keluarga penggadai membayarkan upah. Kadar yang ditetapkan tidak melebihi 12%. Mungkin memerlukan penelitian atau semakan semula. Wujudkah akta yang mengawal selia hal ehwal pajak gadai Islam di Malaysia? Tijarah, Isnin 9.30 malam hanya di TV Al-Hijrah. Baik, berita Al-Hijrah malam ini diteruskan lagi dengan segmen Tijarah. Malam ini topik yang akan dibincangkan adalah Akta Ar-Rahnu, Jaminan Kelangsungan Pajak Gadai Islam. Jadi kita terus bersama rakan penyampai Syabana Hassan. Silakan Syabana. Terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syabana Hassan dalam segmen Tijarah. Dan hari ini kita akan merungkai secara ringkas topik berkenaan Akta Ar-Rahnu, Jaminan Kelangsungan Pajak Gadai Islam. Dan bersama saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Co-op Bank Pertama iaitu Tuan Haji Muhammad Nur Abdul Razak. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Syabana. Baik Tuan, masyarakat maklum ya bahawa perkhidmatan Ar-Rahnu ataupun pajak gadai Islam sering digunakan untuk khidmat gadaian emas. Tetapi adakah ia terhad kepada emas sahaja ataupun produk lain seperti perak juga boleh digadaikan? Bagaimana? Okey, apabila kita bercakap pasal pajak gadai, ramai orang akan ingat barang kemas. So barang kemas itu merujuk kepada emas. Di dalam perniagaan pajak gadai sebenarnya dia merangkumi bukan saja emas, perak pun ada. Baiklah. Jadi ia merangkumi emas dan juga perak ya Tuan ya. Baik Tuan Haji, institusi yang menawarkan perkhidmatan pajak gadai Islam termasuk institusi perbankan, bukan perbankan dan juga institusi koperasi. Jadi adakah pelaksanaan perkhidmatan pajak gadai Islam ini berbeza di antara institusi-institusi ini? Okay, kalau kita cakap dari segi pelaksanaan, mengikut institusi yang berada di bawah pengawal selia masing-masing. Kalau institusi keuangan pelaksanaan mesti sama. Membezakan antara satu institusi keuangan dengan institusi keuangan lain adalah kadar yang dikenakan. Di situ terdapat perbezaan. Dari segi koperasi-koperasi yang sebagai pengendali Ar-Rahnu atau pajak gadai Islam tadi, pun kadar yang ditawarkan berbeza-beza di antara satu koperasi dengan koperasi yang lain. Apakah yang menyebabkan perbezaan ini, Tuan Haji? Sebab utama yang menyebabkan perbezaan, kalau kita lihat bank, selalunya kita akan merujuk kepada kos pendanaan atau cost of fund. Jadi cost of fund antara satu bank dengan satu bank yang lain agak beza. Dan di situlah yang akan menentukan kadar tadi. Kadar atau margin yang sepatutnya dikenakan kepada penggadai-penggadai. Dari segi koperasi pula, kedudukan koperasi atau koperasi itu sendiri, entiti koperasi tidaklah sebesar bank, institusi keuangan. Jadi ada yang koperasi kecil, ada yang koperasi besar, atau di dalam Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah mengkategorikan koperasi, ada koperasi bawahan, koperasi menengah dan koperasi apex. Apex ni yang paling tinggi. Jadi mengikut koperasi kecil, koperasi menengah tadi, kos antara satu koperasi dengan satu koperasi tadi tidak sama. Jadi mereka menggunakan garis panduan untuk charge tadi, kadar tadi berbeza-beza sehingga maksimum 12%. Jadi ia tertakluk kepada kos-kos dalaman yang ada lah, ya Tuan Haji. Ya, betul. Baik Tuan Haji, benarkah kebanyakan perkhidmatan pajak gadai Islam sebenarnya tidak menepati syariah? Saya tidak bersetuju dengan apa yang diutarakan oleh Syabana. Kita lihat garis panduan atau akta-akta tadi dengan jelas menyatakan sekiranya ingin menjadi pengendali Ar-Rahnu, mesti mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Dalam kes koperasi, garis panduan yang berkaitan, yang sangat berkait rapat dengan pengendali Ar-Rahnu adalah garis panduan 25 di situ. Jadi untuk menjadi full fledged Ar-Rahnu tadi, garis panduan telah menetapkan
Salah satu syarat mesti mempunyai jawatan kuasa syariah. Selain itu, jabatan atau kaki tangan mesti arif dalam hal-hal syariah. Dan ini amat penting untuk memastikan pengendali mematuhi syariah. Dalam masa yang sama, penggadai-penggadai tadi tidak, saya boleh cakap di sini, worse off di sini yang saya boleh rujuk, dimanipulasi. Baiklah, bagi pelanggan di luar sana, ya Tuan Haji, cara yang terbaik untuk memastikan sama ada ia patuh syariah ataupun tidak adalah dengan adanya penasihat syariah dan juga sijil pematuhan syariah. Ya Tuan Haji, ya? Betul. Baiklah. Tuan Haji, siapakah antara pengguna yang boleh memanfaatkan perkhidmatan pajak gadai Islam? Pengguna, kalau kita lihat pajak gadai Islam, ramai persepsi orang di luar sana hanya orang Islam. Islam adalah satu agama untuk semua, semua orang. Jadi produk atau perkhidmatan Ar-Rahnu dibuka seluas-luasnya, bukan saja kepada penganut agama Islam atau orang Melayu, tetapi kepada semua, menyeluruh kepada semua, tidak kira agama Islam atau bukan Islam. Dan dari segi race di sini saya boleh cakap bangsa, tidak semesti terhad kepada bangsa Melayu, terbuka kepada semua bangsa. Baiklah, jadi pengguna adalah semua lapisan masyarakat, tidak kira sama ada individu ataupun businesses, ya Tuan Haji. Tapi yang pasti mereka ada emas yang bermutu untuk digadaikan, betul ya? Betul. Baiklah, Tuan Haji, sistem pajak gadai Islam ini dilihat sebagai sistem yang bersifat kebajikan. Ia membantu golongan yang memerlukan, jadi untuk mendapatkan wang tunai dengan cepat dan mudah. Jadi jika ia berlandaskan kebajikan, bagaimana institusi yang menawarkan perkhidmatan pajak gadai Islam ini membuat keuntungan mereka? Okey, kalau kita cakap dari segi kebajikan dan keuntungan. Sebenarnya kebajikan dan keuntungan sangat berkait rapat. Kalau kita berniaga, agama Islam sendiri telah mensyaratkan janganlah untung tinggi sangat. Sebagaimana di peringkat awal sebelum ini di episod kita ada cakap berkenaan Alung. Alung mengambil atau mengenakan kadar yang sangat tinggi. Sebab itu ada ATA. ATA telah menetapkan kadar konvensional, pajak gadai konvensional sebanyak 24%. Tetapi melalui Akta Koperasi, kadar paling tinggi 12%. Dengan kadar 12% tersebut, kadar keuntungan masih tinggi berbanding dengan kos. Kos untuk menubuhkan atau mewujudkan sesuatu cawangan Ar-Rahnu tadi tidaklah setinggi yang kita jangkakan. Baiklah, Tuan Haji, terima kasih di atas perkongsian. Bagi penonton, kalau anda ingin tahu lebih lanjut ya mengenai Akta Ar-Rahnu sama ada ia menjamin kelangsungan pajak gadai Islam, pastikan bersama kami di Tijara pada hari Isnin, 22 hari bulan Februari, 9.30 malam. Sampai di sini sahaja, saya Syabana Hassan, kembali ke rakan penyampai. Baik, terima kasih Syabana Hassan atas kupasan segmen Tijarah. Baik, sebelum berpisah, jangan lupa 8.45 malam ini saksikan Globe Al-Hijrah Bahasa Arab bersama rakan penyampai Hanan Muhammad Said. Dan selepas itu pada jam 9 malam, Gema Haflah bakal menemui anda dengan tajuk Fatima Al-Khattab. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Ardi Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.